Okey ya, kita sambung lagi untuk matematik tingkatan 4. Okey, untuk bab yang ke-8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Hari ini kita tengok 8.2 iaitu sukatan serakan. Okey, standard pelajaran kita hari ini adalah menentukan julat antara kuartil, varian, sisian piawai. Okey, sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, dia senang ini Statistik ni antara tajuk yang senang sebab tak ada algebra. Siapa yang lemah matematik pun boleh jawab. Okey, boleh jawab sebenarnya tak ada algebra Tapi syarat dia kena buat latihan betul. Okey, tengok julat. Apa maksud julat? Julat adalah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Ikut tak? Nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Okey, tengok contoh 3, muka surat 219, buku teks awak. Okey, diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat set data ini. So, data terbesar apa sini? Apa data yang paling besar? Okey, responlah sikit. 40. Okey, paling besar 40, paling kecil 14. So, tolakkan. Berapa julat dia? 26. Jadi 40 tolak 14. Kan senang, 26. Buat sonok kita buat online ada respon. Okey, faham Senang kan? Lepas ni buat latihan. Okey, contoh 4 pula kita tengok. Bagaimana anda menentukan julat daripada jadual kekerapan? Okey, jadual kekerapan pula. Okey, dia kata skor dia 2, ada 3 orang. 3 ada 5, 4 ada 6, 5 skor ada 8 orang, 6 skor ada 12, 7 skor ada 7, 8 skor ada 3. Tentukan julat. Julat adalah apa? Data paling apa? Dah senyap dia balik dah. Besar tolak kecil. So paling besar apa? 8. Paling besar 8, paling kecil 2. 2. So tolakkan. So julat dia adalah 6. Pandai pun. 8 tolak 2 dapatlah 6. Ini soalan SPM ni. Okey, senang. Patutnya semua boleh dapat. Okey, tengok contoh seterusnya. Okey, bagaimana anda menentukan julat antara kuartil pula bagi suatu set data tak terkumpul? Okey, julat antara kuartil senang je. Okey, julat antara kuartil. Kuartil ni apa? Kuartil ni orang putih kata quarter. Quarter tu adalah suku. Faham tak ni? Suku. Kalau dia bulat, ni separuh median. Ni bagi 2 kuartil. Ni maksud dia kuartil. Jadi kuartil maksud dia 1/4 daripada data. Okey, itu kuartil. Jadi kalau penuh, kita bagi 2 adalah median. Okey, median. Kalau kita median ni bagi 2, so median kita bagi 2, kita dapat separuh pertama dan separuh kedua, tu tak? Faham tak ni? Separuh pertama, kita bahagi 2 lagi, ni dipanggil kuartil pertama. Kuartil pertama. Separuh kedua, kita bahagi 2, dipanggil kuartil ketiga. Okey, kuartil kedua adalah median. Faham tak ni? Okey, faham tak ni? Faham tak? Faham. So, julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Itu secara umumnya. Okey, detail ni kita tengok. Macam mana kalau data tak terkumpul, kita nak dapatkan julat antara kuartil. Yang pertama, kita susun data mengikut tertib menaik, wajib. Yang kedua, tentukan median. Okey, macam mana dapatkan median? Data tersebut kita bahagi 2, dapatlah median. Okey, bilangan data, bagikan data kepada 2 bahagian, iaitu bahagian data sebelum median dan selepas data median. Okey, yang keempat, Q1 adalah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Yang kita cakap tadi lah. Ni satu bahagian, kita bahagi 2. So, bahagian pertama sebelum median dan kedua selepas median. So, yang pertama sebelum median kita bahagi 2. Tengah-tengah tu dipanggil kuartil pertama. Okey, kemudian bahagian kedua selepas median kita bahagi 2, itu dipanggil kuartil ketiga. Faham tak ni? Kita tengok contoh. Kemudian, okey, yang keenam, jika bilangan data ganjil,
Okay, median, kuartil pertama, kuartil ketiga, terus dapat. Okay, kalau bilangan data genap, median, kuartil kedua, kuartil tiga, kita campur, bagi dua, dapat tengah. Kemudian yang ke-8, julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okay, nanti awak boleh ulang kaji balik. Okay, tengok contoh. Contoh 5. Dia kata, tentukan julat antara kuartil bagi setiap data berikut. Okay, yang pertama, susun ikut kedudukan menaik. Dah susun dah kan? Ini semua dah bagi susun. Kemudian, kita bagi dua data tersebut. Data tersebut ada berapa? Ada berapa data ni? 11. Ada 11. So, 11 bagi 2. Bila ganjil, kita bagi 2, akan dapat mana? Ni potong. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, inilah tengah-tengah. Jadi, bila ganjil, itulah median. Faham tak ni? Faham tak? Faham tak faham? Faham. Okay, faham. Bagus. Okay, kemudian, satu bahagian sebelum kelas median. Ni sebelum kelas median. Sebelum kelas median pula, kita bagi dua data tersebut. Data tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5. So, bagi dua dapat tengah-tengah dia ni. Betul tak? Sebab 2 sebelah kiri, sebelah kanan, 2 sebelah kiri. So, bila ganjil, itulah kuartil pertama. Okay, faham? Faham tak faham? Faham. Seterusnya, satu bahagian selepas kelas median. Okay, kita bagi dua. So, potong dua bahagian sebelah kiri, dua bahagian sebelah kanan. So, dapat tengah-tengah. So, ni dipanggil kuartil ketiga. So, julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Dapat apa? 20 tolak 6. 20 tolak 6 apa? 14. Dapatlah 14 julat antara kuartil. Settle yang pertama A. Okey, untuk soalan B, okay, data dia adalah 11, 14, 14, 17, 17 susun secara menaik. 14B kita ambil warna merah balik. Okey, 14B susun secara menaik. So dah susun secara menaik yang ni. Okey, kita tengok data dia apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, kan? Bila ada 9, genap ke ganjil? 9 tu genap ke ganjil? Ganjil. Bila ganjil, kita bagi dua, dapatlah satu nilai kan. So kita susun bagi, potong 1. Ni 1, ni 1, ni 1. So dapat tengah-tengah ni median, settle. Kemudian satu bahagian sebelum kelas median, ada 4 data. 4 data adalah genap. So nampakkan tengah-tengah mana? So tengah-tengah berada di sini. So bila tengah-tengah berada di sini, kita campur dan bagi 2, dapatlah kuartil pertama, iaitu 14 campur 14 bagi 2 dapat 14. So kuartil pertama dapat 14. Okay, boleh ikut? Seterusnya, satu bahagian selepas kelas median pun sama, ada 4. So kita bagi 2 dapat sini. So 20 campur 21 bagi 2 dapat 20,5. So julat antara kuartil adalah kuartil ketiga 20,5 tolak kuartil pertama 14. So dapatlah 6,5. Faham tak ni? Faham tak faham? Faham. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, tengok contoh seterusnya. Okay, tengok contoh seterusnya. Okay, data tersebut genap. Jadi bila genap, kita bagi 2, tengah-tengah dia kat sini. Tahu tak? Ni potong 1, 1, 1, 1, 1, 1. So tengah-tengah kat sini. Bila tengah-tengah dia ada 2, so kita campur bagi 2. Dapatlah median dia 2,6 campur 2,8 bahagi 2. Okey, tak kisahlah kan. So tengah kat sini. Okey, itu nilai median kalau dia nak lah. Sekarang ni dia tak nak cari nilai median. Dia nak cari julat terkuartil. So tengah-tengah kat sini, kita ambil sebelum kelas median, kita kira ada 1, 2, 3, 4. So 4 bahagi 2 akan dapat apa? Ni 4, kita bahagi 2, kita akan dapat tengah-tengah kat sini. Sama macam kes tadi, bila tengah-tengah dia ada 2, so kita tambah bagi 2. So 2.5 campur 2.5 bahagi 2 dapatlah 2.5. Okey, sama juga untuk yang selepas kelas median yang ni. Ada 4 data, so potong, so tengah-tengah dia kat sini. So campur bahagi 2. So 2.9 campur 3.0 bahagi 2. Okey, akan dapat apa?
akan dapat 29.5. So julat antara kuartil adalah kuartil ketiga iaitu 29.5 tolak kuartil pertama iaitu 2.5. So jawapan dia adalah apa? 0.45. 2.95 2.95 tolak 2.5. So dapatlah 0.45. Itulah julat antara kuartil dia. Okey, boleh ikut? Okey, so saya stop dulu sebab banyak sangat kan. So saya nak awak buat latihan. Okey, kita tengok latihkan diri 8.2. Saya nak awak buat nombor 2A. Kemudian tu jelas dulu. Awak buat nombor 2A. Sorry. Julat antara kota. Okey, sorry. Saya nak awak buat 8.2A. Okey, buat latihan. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ni. Nombor 1A dengan nombor 2A. Buat tu dulu. Okey, boleh ikut? Okey. Buat So saya stop recording dulu.